Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Channel di mana kita bincang isu-isu semasa secara jujur, berani dan tanpa selindung. Hari ini kita ingin masuk ke satu topik yang memang sedang hangat diperkatakan di seluruh Sabah. Dan mungkin tidak keterlaluan kalau kita katakan ini adalah antara isu paling mengejutkan yang berlaku menjelang pilihan raya negeri ke-17 Sabah. Bayangkan, dua orang adun dari blok kerajaan sendiri bakal didakwa oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, dan salah seorang yang disebut-sebut ialah tokoh kanan Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Dr. Yusof Yaakob, adun Sindumin, dan juga pengerusi Khazanah Sabah. Ironinya, hanya beberapa hari sebelum perkara ini meletup, beliau dengan penuh yakin menyeru supaya GRS menjadi landasan utama menentukan hala tuju Sabah. Jadi, mari kita teliti satu persatu. Dan saya janji, di hujung video ini, kita akan bincang persoalan paling kontroversi. Adakah ini satu strategi politik licik menjatuhkan GRS dari dalam? Baiklah, kita mulakan dengan kenyataan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor. Bila ditanya media mengenai dakwaan dua adun kerajaan yang didakwa oleh SPRM, beliau dengan tenang menjawab bahwa perkara ini tidak akan menjejaskan kerajaan negeri pimpinannya. Katanya beliau dimaklumkan bahwa dua adun bakal berdepan pendakwaan, tetapi beliau sendiri tidak tahu siapa nama mereka. Namun beliau tekankan bahwa proses undang-undang perlu berjalan dan mahkamah harus diberikan peluang untuk menentukan sama ada mereka bersalah ataupun tidak. Tambah beliau lagi, setiap individu berhak membersihkan nama mereka melalui proses yang adil. Dalam masa yang sama, Haji J juga menyebut bahwa kerajaan negeri tetap komited terhadap prinsip integriti dan menghormati undang-undang. Tetapi, siapakah dua adun tersebut? Menurut laporan media, salah seorang daripadanya ialah Datuk Dr. Yusof Yaakob. Beliau dilaporkan hadir di Ibu Pejabat SPRM Sabah untuk memberikan keterangan, dan sesi soal jawab itu berlangsung selama kira-kira 4 jam. Seorang lagi adun pula dikatakan tidak hadir pada hari yang sama. Kes ini dikaitkan dengan isu perlesenan aktiviti penerokaan sumber mineral di Sabah. Dan macam yang kamu semua tahu, isu perlombongan ini bukanlah isu yang kecil. Nilai hasil mineral Sabah daripada emas, pasir silika, nikel, malah nadir bumi mencecah ratusan juta ringgit setahun. Maka tidak heranlah bila ada dakwaan bahwa wujud penyelewengan dalam proses kelulusan lesen terus meletup dan menarik perhatian SPRM. Apa yang menjadikan isu ini lebih dramatik ialah latar belakang Datuk Yusof sendiri. Beliau merupakan seorang ahli politik berpengalaman yang pernah bersama UMNO, kemudian menyertai warisan dan kini bersama Gagasan Rakyat, parti komponen GRS. Dalam satu ucapan baru-baru ini, sempena mesyuarat tahunan Gagasan Rakyat Sindumin, beliau memberikan mesej tegas kepada rakyat Sabah. Kita orang Sabah tidak boleh terlalu bergantung kepada pihak luar. Kita kena dominasi negeri ini sendiri. GRS adalah platform kita. Malah beliau menyelar tindakan beberapa parti luar dari Semenanjung yang mengumumkan kerusi PRN akan ditandingi lebih awal tanpa berbincang dengan GRS. Katanya kita boleh bekerja sama, tetapi mesti atas dasar saling hormat menghormati. Beliau juga mengangkat semangat tanding solo seperti yang disarankan oleh pucuk pimpinan GRS. Katanya GRS mesti memperkukuhkan kekuatan dalaman dan tidak perlu bergantung pada siapa-siapa. Malah beliau juga yakin GRS akan terus memerintah Sabah dan menyeru semua akar umbi untuk bekerja keras memastikan kemenangan. Tetapi sekarang, semua keyakinan itu kelihatan seakan-akan diuji. Persoalannya, mampukah seorang pemimpin yang berdepan dakwaan rasuah terus menjadi lambang kekuatan GRS? Dan apakah makna sebenar ucapan dominan Sabah kalau ketua bahagian sendiri pun sedang disiasat oleh SPRM? Kita juga tidak boleh abaikan kesan psikologi terhadap pengundi.
Dalam politik, persepsi kadang-kadang lebih kuat daripada realiti. Walaupun mahkamah belum putuskan bersalah atau tidak, tetapi rakyat sudah mulai bercakap. Malah netizen di media sosial juga telah memulakan spekulasi. Ini adalah balasan kepada pemimpin yang terlalu vokal lawan partai luar. Ada juga yang bertanya, adakah ini petanda bahwa GRS mulai retak dari dalam? Nah, tidak kurang pula yang menyokong Dr. Yusuf dan mengatakan beliau menjadi mangsa karena terlalu berani mempertahankan kedaulatan politik Sabah. Dan kita kena jujur tanyalah, adakah ini semua hanyalah kebetulan? Kenapa hanya sekarang menjelang PRN, kes ini menjadi panas? Adakah ada kuasa yang mahu menyingkirkan pemimpin tertentu dalam GRS? Atau adakah ini memang betul-betul tindakan bebas SPRM tanpa campur tangan politik? Dan kalau betul dakwaan ini sahih, apa nasib GRS dalam PRN yang akan datang? Bolehkah GRS bertanding secara solo kalau tokoh-tokohnya mula disabit dengan masalah integriti? Atau mungkinkah ini adalah ruang kepada partai-partai luar untuk kembali memperkukuhkan cengkaman mereka di Sabah? Kita tahu, dalam PRN lalu pun, GRS hanya menang tipis dan pembentukan kerajaan agak rapuh. Satu skandal besar mampu menjatuhkan keseluruhan blok. Dan akhirnya, semua persoalan ini bergantung kepada rakyat Sabah sendiri. Apakah Anda bersedia menerima pemimpin yang masih disiasat, ataupun Anda mahukan pemimpin yang bebas daripada sebarang kontroversi? Dan lebih penting lagi, bolehkah kita membina masa depan Sabah yang benar-benar berasaskan integriti dan juga kekuatan tempatan jika kita terus disajikan dengan drama seperti ini? Sahabat sekalian, sampai sini dululah pencerahan kita untuk hari ini. Tapi saya ingin tanya kepada Anda semua secara terbuka. Adakah case ini petanda bahwa politik Sabah sebenarnya masih lagi belum matang, jauh daripada matang? Atau inilah sebenarnya wajah sebenar politik kuasa dan pengaruh yang diselindungkan di sebalik slogan pembangunan dan juga autonomi? Jangan lupa komen di bawah karena saya ingin tahu, adakah Anda masih percaya pada GRS? Dan jika Anda berada di tempat Datuk Dr. Yusuf, adakah Anda akan terus bertanding dalam PRN atau akan berundur sementara nama dibersihkan? Baiklah kawan-kawan, macam biasa, tolong tekan butang like, subscribe ke channel ini, dan kongsikan video ini kepada rekan-rekan Anda. Jangan lupa untuk tekan lonceng supaya Anda tidak terlepas sebarang pendedahan politik yang kami bawakan. Di channel ini, di Currents via MY, kami tidak hanya baca berita, tetapi kami akan bedah maksud tersirat dan cabar Anda untuk berpikir lebih dalam. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Jaga diri, jaga integriti, karena masa depan Sabah ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Salam perjuangan, salam reformasi, salam sejahtera semua. Sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih.